yang berkaitan dengan kata adjektif. Objektif pembelajaran kita pada kali ini, yang pertama, murid dapat menjelaskan makna kata adjektif dengan betul mengikut konteks, dan yang kedua, murid dapat mengenal pasti 12 jenis kata adjektif dengan betul. Mungkin dalam kalangan murid masih ada lagi yang tidak faham atau tidak jelas dengan apa itu kata adjektif dan bagaimana kita nak mengenali kata adjektif dalam satu ayat. Jadi dalam video kali ini, cikgu akan terangkan dengan lebih jelas apa itu kata adjektif dan jenis-jenis kata adjektif yang terdapat dalam suatu konteks ayat. Apa itu kata adjektif? Kata adjektif adalah kata yang menyatakan keadaan atau sifat sesuatu kata nama. Kata adjektif ini juga boleh dikenali sebagai kata sifat dan boleh terbentuk melalui dua proses, iaitu kata adjektif tunggal dan kata adjektif terbitan. Bila kita pergi kepada proses yang pertama, iaitu kata adjektif tunggal. Kata adjektif tunggal ini terbentuk daripada satu morfem bebas dan tidak mengalami sebarang proses pengimbuhan, penggandaan dan proses-proses lain. Kata adjektif tunggal ini berfungsi sebagai kata predikat di dalam ayat dan sebagai penerang dalam frasa nama. Contohnya seperti lapar, malu, manja dan juga cantik. Kata adjektif tunggal ini juga terbahagi kepada 9 jenis kata adjektif. Kata adjektif terbitan pula merupakan kata adjektif yang terbentuk daripada satu kata dasar yang menerima imbuhan, gandaan dan juga majmukan. Selepas ini cikgu akan tunjukkan kepada murid semua jenis-jenis kata adjektif yang telah cikgu nyatakan sebentar tadi beserta dengan contoh agar kamu semua lebih jelas cara kita untuk gunakan atau kenal pasti suatu kata adjektif itu dalam sesuatu konteks ayat. Baiklah, sekarang kita pergi kepada jenis kata adjektif tunggal. Dalam kata adjektif tunggal ini terdapat 9 jenis yang merangkumi warna, waktu, perasaan, sifatan, bentuk, cara, ukuran, jarak dan juga panca indera. Bagi yang pertama iaitu kata adjektif warna. Kata adjektif warna menerangkan warna sesuatu. Contoh warna merah, hitam, biru, putih dan juga kuning. Kita lihat pada contoh ayat agar kamu mudah faham penggunaan kata adjektif ini dalam suatu ayat. Untuk ayat yang pertama, bunga kebangsaan Malaysia berwarna merah. Seterusnya, kata adjektif waktu. Kata adjektif waktu ini menerangkan maksud masa. Contoh masa, awal, lambat, silam, dahulu dan juga sekarang. Kita lihat pada contoh ayat. Ahmad bangun awal untuk ke sekolah. Yang ketiga, kata adjektif perasaan. Kata adjektif perasaan menerangkan maksud perasaan. Contoh perasaan, gembira, rindu, sayang, benci dan juga marah. Contoh ayat, Badrun gembira setelah berjaya mendapatkan pekerjaan itu. Yang keempat ialah kata adjektif sifatan. Kata adjektif sifatan ini menerangkan sifat atau keadaan sesuatu. Contoh sifat, manis, masam, takut, berani dan juga kuat. Kita lihat pada contoh ayat, Rara memanggil ibunya setelah takut akan bunyi angin. Yang kelima, kata adjektif bentuk. Kata adjektif bentuk menerangkan maksud rupa atau bentuk. Contoh bentuk, bujur, buncit, bulat, kemit dan juga lepet. Kita lihat pada gambar contoh ayat, lelaki yang buncit itu kawan saya. Yang keenam, kata adjektif cara. Kata adjektif cara menerangkan maksud keadaan, kelakuan atau ragam. Contoh cara, cepat, lincah, gopoh, gemalai dan juga laju. Kita lihat pada contoh ayat, penari itu menari dengan gemalai. Gemalai maksud sini menerangkan kelakuan penari dalam gambar yang menari dengan penuh lemah lembut. Yang ketujuh, kata adjektif ukuran. Kata adjektif ukuran menerangkan maksud ukuran. Contoh ukuran, panjang, pendek, lapang, tinggi dan juga rendah. Kita lihat pada contoh ayat, kawasan yang lapang itu telah dijadikan sebagai taman permainan kanak-kanak. Yang ke-8 pula, kata adjektif jarak. Kata adjektif jarak menerangkan maksud ruang antara dua benda atau keadaan.
Contoh jarak, jauh, dekat, hampir, rapat dan juga nyaris. Kita lihat kepada contoh ayat. Mereka duduk jauh antara satu sama lain demi mengelak jangkitan virus corona. Jauh, kata adjektif ini menerangkan maksud ruang antara dua lelaki yang berada di dalam gambar. Dan yang terakhir ialah kata adjektif panca indera. Kata adjektif panca indera menerangkan maksud keadaan, rasa, pandang, bau, dengar dan sentuh. Contoh kata adjektif panca indera, merdu, cantik, buruk, comel dan sejuk. Kita lihat pada contoh ayat, suara penyanyi itu sungguh merdu. Merdu merupakan kata adjektif panca indera kerana menerangkan maksud keadaan apa yang kita dengar. Sekarang, kita pergi pula kepada jenis yang kedua iaitu tiga jenis kata adjektif terbitan. Kata adjektif juga boleh terdiri daripada satu kata dasar yang menerima imbuhan, iaitu yang berbentuk dengan imbuhan-imbuhan seperti awalan, apitan dan sisipan yang digandikan pada kata dasar itu. Kita lihat yang pertama iaitu kata adjektif imbuhan awalan. Awalan yang membentuk kata adjektif terbitan ialah awalan ter, pen dan juga se. Kita lihat pada contoh ayat untuk memberikan kamu gambaran agar lebih jelas. Rumah itu merupakan rumah terbesar di kawasan ini. Untuk ayat imbuhan awalan pen pula, Ahmad bekerja sebagai seorang penggali kubur. Bagi awalan se pula, Ainul memiliki wajah sejelita kakaknya. Bagi imbuhan apitan, apitan yang membentuk kata adjektif terbitan ialah apitan ke-an. Kita lihat pada contoh ayat. Walaupun sudah lama menetap di luar negara, namun sifat kemelayuan masih ada dalam diri beliau. Untuk ayat yang kedua pula, sekembalinya Aina ke tanah air, cara hidup dia lebih ke baratan. Bagi kata adjektif imbuhan sisipan, sisipan yang membentuk kata adjektif terbitan ialah sisipan el, er dan in. Kita lihat pada contoh ayat. Untuk sisipan el, kulitnya gelembung setelah terkena minyak panas. Bagi sisipan em pula, bunga-bunga di taman bunga itu harum semerbak. Bagi sisipan er, setelah diberhentikan kerja, fikiran parah serabut. Dan bagi sisipan in pula, filem Hantu Kak Limah merupakan sinambung dari filem Zombie Kampung Pisang. Baiklah, sekarang kita pergi kepada jenis yang kedua iaitu kata adjektif gandaan. Kata adjektif gandaan ini mengalami proses penggandaan dan memberi makna keadaan sifat yang menyuruh. Kata adjektif gandaan ini terbagi kepada tiga iaitu kata ganda penuh, kata ganda separa dan juga kata ganda rentak. Bagi kata ganda penuh, penggandaan ini ialah proses yang menggandakan keseluruhan kata dasar sama ada kata dasar itu mengandungi imbuhan ataupun tidak. Misalnya bijak-bijak, agar-agar dan juga renyai-renyai. Bagi kata ganda separa pula, kata ganda separa ini terbentuk apabila sebahagian daripada kata saja yang digandakan. Kalau kamu tengok dalam slide ini, contohnya besar-besaran, keanak-anakan dan juga kemerah-merahan. Dan yang ketiga ialah kata ganda berentak. Kata adjektif gandaan berentak dihasilkan dengan menggandakan kata dasar berdasarkan rentak bunyi tertentu dalam kata dasar dengan makna penekanan maksud pada kata dasar. Contohnya kamu tengok dekat sini, gilang gemilang, porak-poranda dan juga huru-hara. Kita lihat pada contoh-contoh ayat agar kamu lebih mudah faham untuk gunakannya. Untuk kata ganda penuh, contoh ayat, agar-agar yang dibuat ibu sangat manis. Ayat yang kedua, hujan pada petang tadi turun renyai-renyai. Bagi kata ganda separa pula penggunaannya, Alif bersikap keanak-anakan walaupun sudah dewasa. Dan ayat yang kedua, wajahnya kemerah-merahan setelah mendapat pujian. Bagi kata ganda rentak pula, sambutan hari kemerdekaan disambut dengan penuh gilang gemilang. Dan ayat yang kedua, keadaan rumah Halim menjadi
huru-hara akibat pergaduhan antara ibu dan juga isterinya. Sekarang kita lihat untuk kata adjektif terbitan yang terakhir ialah kata adjektif majmukan. Kata adjektif majmukan ialah perkataan ataupun proses yang merungkaikan dua kata dasar atau lebih yang membawa makna tertentu. Kata adjektif majmuk ini dieja terpisah tetapi bertindak sebagai satu unit. Kata adjektif majmukan ini boleh terbentuk sebagai kiasan atau simpulan bahasa. Kita lihat untuk rangkaian kata bebas, contohnya adalah seperti lemah semangat, merah jambu dan juga jalan raya. Bagi simpulan bahasa pula, seperti ringan tulang, rabun ayam dan juga banyak mulut. Nah, sekarang kita lihat kepada contoh penggunaan rangkaian kata bebas dan juga simpulan bahasa dalam ayat. Bagi kata adjektif majmukan rangkaian kata bebas, terlihat pada contoh ayat, merah jambu merupakan warna kegemaran Alia. Kalau kamu tengok di sini, kata merah dan jambu membawa maksud yang berbeza. Tetapi, apabila digabungkan ataupun dimajmukkan menjadi satu makna iaitu warna yang merujuk kepada warna merah jambu. Bagi simpulan bahasa pula, contoh ayat, Halim seorang yang banyak mulut. Maksud dekat sini, simpulan bahasa ini bukan bermaksud mulut kita banyak tetapi banyak mulut ini bermaksud seorang yang banyak cakap tak berhenti. Itulah maksud banyak mulut bagi simpulan bahasa. Maksud cikgu, itulah simpulan bahasa, maksud simpulan bahasa bagi perkataan majmuk banyak mulut. Baiklah. Itu sahaja pengajaran cikgu pada hari ini dan cikgu akan tunjukkan kepada kamu soalan pengukuhan untuk terangkan dengan lebih jelas macam mana kita nak kenal pasti kata adjektif dan juga jenis kata adjektif tersebut dalam konteks ayat. Baiklah pelajar semua, sebelum cikgu akhiri pengajaran pada hari ini, kita lihat pada soalan pengukuhan. Soalannya berbunyi, apakah kata adjektif dan nyatakan jenisnya bagi ayat di bawah. Kita tengok untuk ayat yang pertama, ayah bekerja sehari suntuk untuk mencari rezeki. Untuk ayat yang pertama, suntuk ini merupakan kata adjektif. Dan jenis bagi kata adjektif untuk perkataan suntuk ini ialah kata adjektif waktu. Sebab apa? Kerana ayat tersebut menerangkan konsep masa sebagai unsur keterangan. Seterusnya, kita tengok untuk ayat yang kedua. Amira rindu akan ibunya yang telah meninggal dunia. Dalam ayat yang kedua ini, rindu merupakan kata adjektif. Dan jenis bagi kata adjektif rindu ini ialah kata adjektif perasaan. Sebab apa? Kerana ayat tersebut menerangkan konsep perasaan yang dialami oleh subjek iaitu Amira. Untuk ayat yang ketiga pula, Johan merupakan kata tertinggi di dalam kelas itu. Kata adjektif bagi ayat ketiga ialah tertinggi. Jenis bagi kata adjektifnya pula adalah kata adjektif terbitan awalan. Sebab apa? Kerana kata dasar bagi kata tertinggi telah menerima imbuhan awalan ter. Seperti yang cikgu terangkan. Kita lihat untuk ayat yang keempat pula. Pramugari di lapangan terbang itu cantik-cantik belaka. Kata adjektif bagi ayat keempat ialah cantik-cantik. Dan jenis bagi kata adjektif ayat yang keempat ialah kata adjektif gandaan penuh kerana kata dasar digandakan seluruhnya dan digabungkan dengan tanda sempang. Kalau kamu perasan, cantik-cantik ini, kata dasar awal ayat ialah cantik dan apabila digandakan, bentuk dan ejaan juga diambil penuh. Dan bagi ayat yang terakhir, Saliha selalu membawa keluarganya makan angin di luar negara. Kata adjektif bagi ayat yang kelima ini ialah makan angin.
Dan jenisnya pula ialah kata adjektif majmukkan rangkai kata bebas. Sebab apa? Kerana kata majmuk tidak mempunyai hubungan makna antara perkataan pertama dengan perkataan yang kedua. Kalau kamu tengok, perkataan makan dan angin ini membawa maksud yang berbeza, tetapi apabila dimajmukkan membawa satu makna, iaitu berhenti ataupun berjalan-jalan. Baiklah, dengan soalan pengukuhan yang telah dilakukan sebentar tadi, cikgu harap kamu lebih jelas dan dapat kenal pasti kata adjektif dan jenis-jenis kata adjektif tersebut dalam sesuatu konteks ayat. Kesimpulannya, kata adjektif ini merupakan kata yang menerangkan tentang sifat atau keadaan sesuatu seperti orang, benda, tempat, binatang dan juga sebagainya. Jadi, bagi kamu untuk menguji kata adjektif ini, kamu juga boleh menggunakan kata keterangan seperti amat, paling, sangat sebagai kata penguat. Baiklah, sekian sahaja untuk pengajaran pada hari ini. Sehingga kita berjumpa lagi.